ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Untuk solat jahar bersama dengan imam, makmum waktu imam dah habis baca Fatihah, waktu imam berhenti lama. Imam berhenti lama. Jadi kita kena ada bagi orang yang pegang pendapat masa jahar tak payah baca Fatihah. Jadi waktu imam itu senang lama, kita kena baca ataupun kita diam. Lama sangat ada dia berhenti. Memang dia adalah pendapat, ada hadisnya, walaupun hadis itu tak begitu kuat, tetapi dipegang juga berdasarkan sokongan sana sini, ada pegang. Memang berhenti beberapa tempat tu semasa qiyam tu, semasa bacaan itu. Atas dasar itulah, jadi masing-masing ni bawa fahaman dia tu tambah lagi. Sebenarnya tidaklah selama itu. Kalau lah lama sangat, bermakna kan imam itu dalam dia bercanggah dengan hadis lain pula. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu sebenarnya ditentukan supaya diikut. Kalau macam tu caranya, bukan makmum yang mengikut, tapi imam ikut makmum pula. Kalau macam tu jadi gitu, tak sesuai, jadi bercanggah dengan hadis tu. Sepatutnya makmum ni kan di tempat-tempat lain, kalau dia tak sempat baca Fatihah, imam tu sudah rukuk, adakah dia nak baca Fatihah? Tidak, dia terus ikut imam lah. Itu maknanya imam, ia perlu diikuti. Ni kalau macam tu caranya, dia tak boleh bawa satu hadis yang terang bahawa memang Nabi SAW berhenti di situ supaya makmum di belakang dibaca. Tak ada satu pun hadis. Bahkan yang jelasnya tidaklah terlalu lama, sebab di situ paling tinggi disebutkan dalam hadis saktah. Saktah ni macam mana? Sekejap sangat. Kalau baca Quran ni saktah tu tak putus nafas. Itu makna saktah, bukan wakaf. Maknanya sekejap lah. Ini kadang-kadang lama kita tengok, ini telajak dah tu, telajak nak kadang-kadang itulah bendanya. Kadang-kadang nak jaga sesuatu pendapat mazhab tu, kadang-kadang tinggal hadis yang lain. Kadang-kadang kita tak sedar yang kita buat tu bercanggah dengan hadis yang lain. Misalnya lepas waladhdallin, lama betul, barulah amin. Itu pun tak kena tu kalau lama sangat lah. Dalam di jangka masa yang munasabah, yang disebut dalam hadis tu saktah, sekejap lah. Kalau ada pun begitu juga selepas itu, dia berhenti sekejap. Sekejap tu lafaz hadisnya disebut saktah. Kalau imam, kan imam ini mengikut mazhab Syafi'i pun begitu. Kalau dia ni nak melihara, nak jaga hati orang, misalnya raja ke atau pemerintah ke, dia rokok supaya pemimpin itu sempat dengar rakaat, dia tunggu. Haram itu, haram kalau buat begitu. Sebab apa? Tadilah asasnya innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu ditentukan supaya diikuti, bukan dia mengikuti. Ini kalau jadi macam tu, dia jaga orang lain, bukan orang nak jaga dia. Takut-takut termasuk dalam yang tadilah, mendahului imam juga. Kita buat dia imam, tapi kita nak macam paksa dia supaya ikut kita, menjaga kita. Tak boleh macam tu. Tidak ada hadis yang jelas menyebutkan Nabi SAW berhenti di situ supaya dibaca oleh orang kemudian. Cuma hadis umum lah, hadis umum, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tiada sembahyang bagi orang yang tidak baca Fatihatil Kitab. Fatihatil Kitab itu umum, dia kata man itu maknanya umum, termasuklah imam, makmum, orang yang sembahyang seorang sendirian pun termasuk. Dia faham gitu. Atas dasar itulah, lepas tu dia akan bercanggah pula dengan hadis Nabi yang lain. Dalam Muwatta, dalam Bukhari dan lain-lain disebut mali unaza'ul Quran. Kenapa aku diperebutkan Al-Quran? Kenapa orang berebut dengan aku baca Quran ni? Kalau macam tu, imam sudah baca ni, kita baca itu, duduk berebut baca.
Kalau yang baca kuat pula setengah-setengah tu, ini telajak lah yang mengikut mazhab Syafi'i cara tak betul kan? Dia baca kuat tu sebab syarat baca tu baru kira sah, kena dengar telinga. Kalau dia tuli macam mana? Tu jadi kuat sangat tu. Bila kuat sangat mengganggu imam. Itulah yang Nabi kata mali unaza'ul Quran. Kenapa aku dilawan membaca Al-Quran? Lepas tu dia kata idza qara'a fa'ansitu. Bila imam baca kamu diam. Sekarang ada hadis yang sahih. Ini mana imam baca kita tak diam, ataupun kita macam membuat satu peraturan sendiri. Kira-kiranya kena kami dulu sempat baca Fatihah, barulah kamu baca surah. Macam ada kontrak pula, perjanjian secara sunyi, senyap-senyap pula. Itu tak kena semua. Lepas tu kalau lewat, kalau yang baca tu lambat, macam mana? Selama mana? Nak tunggu. Ini semua dia jadi bercanggah dengan sekian banyak hadis yang lain. Sebab itu kalau kita tengok imam-imam yang lain tidak berpendapat gitu. Imam Abu Hanifah tak boleh langsung baca. Kalau baca salah nak kata berdosa tu berat sangat kan. Tapi bagi dia salah, tak elok lah semuanya. Sebab idza quri'a al-Quran fastami'u lahu, dengar. Macam mana kita nak dengar kalau kita duk baca? Wa ansitu, dan diam. Kita diam apa? Kita duk baca. Walaupun yang kita baca tu Quran, dia banyak bercanggah dengan hadis-hadis yang lain. Macam Imam Malik, dia kata kalau imam baca kuat, kita tak boleh baca. Kalau imam baca perlahan, kita boleh baca. Begitu. Imam Ahmad pula dia kata kalau sama juga, lebih kurang macam tu. Yang wajib kena baca dia kalau beriman ni Syafi'i. Memang dia jadi gitulah. Dia boleh jadi terdedah pada banyak cara yang menyebabkan dia bercanggah dengan hadis yang lain pula. Itu yang kita takut. Maknanya kalau kita mampu ni, kita pegang pendapat Ahmad, jadi kita kena baca sign dia berhenti lama. Elok baca. Itu tidak, itu sembahyang jahriyah. Kalau sembahyang jahriyah tak ada lah, tak ada baca. Kita biar dia baca lah. Dan dia tidak sepatutnya menunggu makmum. Maknanya berhenti lama, tidak. Dia terus baca. Dan kita tak boleh baca sembahyang jahriyah. Kalau dia berhenti pun, kita ingat dia ada masalah, tekak dia agaknya. Gitu lah tu. Ataupun nak ambil nafas ke dia, orang tua sangat, wallahu alam, tak tahulah tu. Tapi dari segi kita baca tak boleh, sebab itu sembahyang jahriyah. Yang boleh ni kalau sembahyang sirriyah. Gitu. Orang lain dia terima juga baca Fatihah tu. Macam Imam Abu Hanifah, dia kata tak boleh baca. Dia terima juga baca, tapi itu untuk imam, untuk orang yang sembahyang sendirian, seorang diri. Itu wajiblah atas dia. Tapi kalau makmum, sebab ada banyak lagi hadis-hadis yang lain ni larang baca. Dia cuba jamak lah. Dia cuba jamak. Kalau kita pakai semua kena baca, maknanya jadi bercanggah lah hadis. Tidak pakai kaedah jamak. Kaedah jamak padahalnya boleh dipakai di situ. Atau kaedah taufik, kita sesuaikan. Yang kata suruh baca tu iman, yang kata suruh baca mesti kena baca tak sah tu kalau dia tu sembahyang seorang. Kalau sembahyang dengan beriman, berapa banyak hadis ada lagi. Dia pakai tu lah, bermakna pakai semua. Dan kalau tidak, kita ketepi, kita tak pakai langsung yang larangan tu. Kita ketepikan langsung, abaikan langsung. Tak elok sikap kita macam tu dengan hadis ni. Itulah.